Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Video kali ini aku nak respon pasal kenyataan Fatwa Negeri Perlis berhubung amalan membaca Quran di tanah perkuburan. Ada beberapa fakta yang tidak tepat sama sekali. Sebelum tu kita layan dulu drama pendek Lebay Perlis. فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Ustaz Khidir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal kan? Kenal. Ustaz Khidir, saya duk tengok dalam Facebook apa Jabatan Mufti Negeri Perlis. Ni mai ziarah kubur keluarga sendiri. Ya, ni kubur arwah Tok Azhar, Ustaz. Berapa lama dah meninggal? 2 tahun dah lah meninggal pun. Apa tu saya amal lah baca Quran kat kubur Tok Azhar ni. Okay, alhamdulillah baguslah amalan baca Quran kan. Cuma tahu tak di Perlis, Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan satu fatwa hukum baca Al-Quran di tanah perkuburan. Tahu? Oh, tak tahu. Belum tahu lagi. Jadi insya-Allah saya akan terangkan keputusan Jabatan Kuasa Fatwa tersebut berkaitan dengan fatwa hukum baca Al-Quran di tanah perkuburan. Fatwa bacaan Al-Quran di tanah perkuburan. Tiada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau menggalakkan upacara membaca Al-Quran di kubur selepas pengubumian. Sebaliknya yang ada hanyalah amalan Ibnu Umar radhiyallahu an yang membaca Al-Quran semasa proses pengubumian. Namun demikian, riwayat ini dipertikaikan kesahihannya oleh sebahagian ulama hadis. Dalam kalangan para ulama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dan selain mereka membolehkan membaca ayat-ayat Al-Quran semasa pengebumian. Sementara para ulama yang lain seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, satu riwayat daripada Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak mengharuskan bacaan Al-Quran di perkuburan. Bahkan dalam satu riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah menganggapnya sebagai bid'ah. Adapun membaca doa untuk si mati di kubur adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang boleh membaca doa yang dipetik dari Al-Quran ataupun hadis ataupun dari dirinya sendiri bagi mendoakan keampunan dan kebaikan untuk si mati. Hal ini boleh dilakukan sama ada bersendirian atau mengaminkan doa orang lain. Maka dengan ini, tiada sebarang dalil yang menyokong upacara membaca atau mengkhatamkan Al-Quran selepas tamat proses pengebumian di kubur. Adapun semasa pengebumian jenazah, telah berlaku khilaf pendapat dalam kalangan ulama. Namun bagi orang yang hendak membaca Al-Quran semasa pengebumian, tidak boleh mengadakan kaifiat dan cara yang khusus kerana itu termasuk di dalam mengada-adakan perkara yang tidak mempunyai nas. Sebaliknya dia boleh membaca apa-apa ayat Al-Quran yang hendak dibacanya secara bersendirian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa fakta yang mengelirukan. Pertama, Fatwa Perlis menyatakan bahawa mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengharuskan membaca Quran di perkuburan. Fakta ini amat mengelirukan masyarakat. Baik, kita lihat dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, pandangan mazhab Hanafi dan Maliki. Di dalam kitab tersebut disebutkan majoriti ulama Hanafiyah berpandangan bahawa membaca Al-Quran di atas tanah perkuburan tidak dimakruhkan, tetapi lebih digalakkan. Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahawa membaca Al-Quran di atas kubur adalah makruh. Akan tetapi Syekh Dardir Al-Maliki memberikan komentar beliau di dalam masalah ini dengan mengatakan ulama mutaakhirin berpendapat bahawa harus membaca Al-Quran dan berzikir serta menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mati. Bahkan si pembaca juga akan mendapat pahala tersebut. Lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah, majoriti ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahawa qiraatul Quran atau pembacaan Al-Quran di kuburan tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan. Lihat Mawsu'ah Fiqhiyah jilid 39 halaman 347. Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir berkata, ulama berbeza pendapat berkenaan duduknya membaca-baca Al-Quran
untuk membacanya di kubur. Dan pendapat yang terpilih ialah tidaklah makruh. Lihat Fathul Qadir, jilid 2, muka surat 142. Sebahagian ulama Hanafiyah berpendapat bahawa pembacaan Al-Quran di kuburan dengan khatam sekalipun tidak makruh selagi mana dibaca perlahan atau sir. Kemakruhan itu muncul kerana Al-Quran dibaca jahar atau keras. Lihat dalam Al-Mawsu'ah, jilid 39, muka surat 347 hingga 348. Yang kedua, adakah mazhab Hanbali membid'ahkan bacaan Quran di perkuburan? Baik, kita tengok ada ulama Hanbali kata, iaitu Syekh Ibn Muflih Al-Hanbali. Beliau mengatakan tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di atas kubur di kawasan perkuburan sebagaimana dinaskan. Ini merupakan pendapat dalam mazhab kami, yakni mazhab Hanbali. Dikatakan ia adalah harus dan dikatakan juga ia adalah digalakkan. Lihat dalam kitab Al-Furu' jilid 3. Begitu juga pandangan seorang mufti masyhur, Syekhul Islam Al-Hijawi Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Iqna' min Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, dan tidak dimakruhkan untuk membaca Al-Quran di atas kubur atau di tanah perkuburan, bahkan digalakkan. Dan seumpamanya bagi orang Islam yang masih hidup ataupun yang sudah mati, maka ia dibolehkan dan bermanfaat baginya untuk memperolehi pahala. Lihat dalam kitab Al-Iqna' jilid 1. Imam Al-Mardawi Al-Hanbali berkata, tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di kubur mengikut riwayat yang paling sahih antara dua riwayat, dan ini merupakan mazhab kami, yakni mazhab Hanbali. Lihat dalam kitab Al-Insaf jilid 2, muka surat 557. Syekh Al-Mardawi Al-Hanbali juga mengatakan, ramai dari kalangan sahabat Hanbali berkata, Imam Ahmad menarik balik riwayat ini. Sekumpulan meriwayatkan dari Imam Ahmad. Dia melewati seorang lelaki yang buta membaca Al-Quran di kubur, kemudian dia melarangnya. Dia berkata, mengaji ataupun baca Quran di kubur adalah bid'ah. Lalu Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari berkata, wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu tentang Mubashir Al-Halabi? Dia berkata, boleh dipercayai. Dan dia berkata, Mubashir memberitahu kepadaku dari bapaknya bahawa dia menganjurkan supaya apabila dia dikuburkan, dibacakan bersamanya surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Umar menganjurkan hal ini. Maka Imam Ahmad berkata, rujuk semula dan katakanlah kepada lelaki itu, teruskanlah membaca. Lihat dalam kitab Al-Insaf jilid 2. Kesimpulannya, tidak dinafikan ada khilaf ulama dalam isu ini. Tetapi kita perlu jujur dalam menyampaikan hukum hakam supaya tidak menjadi fitnah pada pihak yang lain. Disebabkan fatwa tersebut, budak-budak Wahabi mengutuk masyarakat yang membaca Quran di perkuburan dan menuduh melakukan bid'ah sesat. Sedangkan majoriti ulama mengharuskannya, bahkan sunat. Lebih harmoni jika fatwa perleh menjelaskan bahawa ulama khilaf dalam masalah ini, dan kami lebih cenderung memilih tidak membaca Al-Quran di perkuburan. Settle masalah. Tak perlu gaduh-gaduh. Nak jadi mufti kena cerdik juga. Nak bagi fatwa kena tengok sekeliling. Jangan ikut sedap hati je. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.